Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua ka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, sama ada follower dan juga tuan-tuan dan puan sekalian, bicara online saya pada malam ini bersama tetamu jemputan kita. Jadi sebelum itu, minta sahabat-sahabat boleh tolong sharing ataupun share-sharekan untuk sama-sama mendapat manfaat. Dan saya yakin pada malam ini ramai asatizah ataupun ustaz-ustaz, sama ada ustaz selebriti ataupun sebaliknya, mereka terus bersuara dalam keadaan ber-PKP ini. Dah masuk musim yang keempat ataupun PKP yang keempat, dan mereka mengambil peluang usaha dakwah bukan satu alasan tidak disampaikan kerana disebabkan PKP, tetapi alhamdulillah ustaz-ustaz kita boleh kata semua dalam IG saya tengok boleh kebanyakan banyak ataupun ramai ustaz-ustaz yang sedang sama ada bertadarus atau bertalaqi Al-Quran sama dengan artis ataupun sebaliknya. Subhanallah, ini antara hikmah dalam PKP. Dan juga saya pada malam ini mengambil ruang sini. Malam tadi saya rehat sebab petang semalam ada 3 program live dan malam tu saya rehat, dan insya-Allah pada malam ini kita bersama dengan tetamu kita sebagaimana yang saya janjikan sebelum ini, dan juga permintaan follower ataupun netizen yang sedang komen, iaitu untuk menjemput salah seorang pendakwah yang tersohor dan terkenal dalam tanah air kita, khususnya juga di utara tanah air, iaitu tidak bukan Al-Fadil atau Musa Fadilah Tuan Syekh Faisal bin Haji Omar. Jadi alhamdulillah nampaknya sudah kelihatan di skrin anda. Apa abang ni Tuan Syekh? Alhamdulillah. Masya-Allah. Suara nampak lemak. Alhamdulillah. Baru lepas makan morek. Oh, baru lepas makan morek. Maknanya ada morek juga alhamdulillah dalam rumah. Kita normal baru morek di rumah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Tuan Syekh Faisal. Jazakallah kerja kerana syaratan dari petang tadi saya duduk berkomunikasi dengan Tuan Syekh Faisal tadi. Takut dia sibuk malam ni. Alhamdulillah dapat kita live ataupun beronline dalam suara ataupun bicara santai pada malam ni, insya-Allah. Jadi alhamdulillah Tuan Syekh, kita punya tajuk tadi ni dalam bahasa kita Kedah ni, Ramadan ataupun PKP ni, apa hampa dah buat? Istilah dia gitu. Sebagai satu tajuk mungkin boleh kita bincang dari sudut muhasabah. Kira hari ni genap 7 hari, esok hari yang ke-8 insya-Allah, hari Jumaat. Bermakna pelan-pelan, tanpa kita tak tahu apa nak sedap kalau bahasa kan, sedap dah masuk hari yang ke-7 atau ke-7 dah habis dah. So malam ni malam yang ke-8. Jadi insya-Allah mungkin Tuan Syekh kita boleh bermukadimah secara santai insya-Allah untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan live online bicara tarawih pada malam ini. Silakan Tuan Syekh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bahagia Ustaz Haslin, terima kasih kerana sudi mengajak saya untuk berbicara santai pada malam ini. Seterusnya rakan-rakan FB yang sedang menonton program kita pada malam ini, semoga semuanya yang sedang menonton ni harap-harap semua telah menunaikan solat tarawih lah. Saya duk kata Allah tak ada nak tengok Ustaz Haslin dulu. Rasa-rasanya semua bakat solat tarawih lah, melainkan mereka yang keuzuran. Untuk pertama kali dalam sejarah dunia lah, seumur hidup saya,
Saya pun umur dekat-dekat 60 ni. Tak, dalam setahun 2 hari 60 lah. Kira nak pension juga tu. Sekarang tak lama lah. Sebelah jari tak sampai lah pension. Lebih kurang 3,5. Lebih kurang. Kira ada tu. Tua lah. Tok Wan lah. Orang nampak muda lah. Kita jangan ditipu dengan rupa peras. Nanti kita kali dunia ni. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita semua yang masih hidup ini, dalam sejarah umur hidup kita, inilah pertama kali kita menghadapi Ramadan yang luar biasa. Persekitaran Ramadan yang luar biasa. Yang pertamanya kita tengok penentuan Ramadan itu dengan cara melihat anak bulan. Ustaz Aslin, saya ni salah seorang yang terlibat dalam tengok anak bulan tu. Luar biasa tahun ini. Tempat melihat anak bulan pun telah dikurangkan. Daripada saiz yang 28, 29 tu tinggal 15 seluruh Malaysia. Kenapa jadi demikian? Masalah PKP, iaitu kekangan pergerakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, cara kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini, puasa macam tu juga, menahan diri daripada lapar dan makan minum dan tentang nafsu syahwat. Sama ya puasa konsep. Tetapi persekitaran puasa kita tu sudah berbeza. Jadi kita tiada bazar Ramadan, kemudian malamnya tiada solat tarawih di masjid dan surau. Tahun ini menyaksikan imam yang paling ramai dalam sejarah tarawih dunia ni. Tahun ini imam yang paling ramai. Imam yang dilantik oleh di Malaysia ni imam-imam tarawih tahun ni dilantik oleh Perdana Menteri. Sebab saya tengok ucapan Perdana Menteri dia kata tuan-tuan solat tarawih lah di rumah bersama-sama keluarga. Bila sebut tuan-tuan tu mana tuan-tuan jadi imam lah. Jadi pada saya Perdana Menteri lah nanti bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi satu pengalaman baru kepada ketua-ketua keluarga tahun ini, mereka mengimamkan solat tarawih. Ada Ustaz Selim, saya jumpa satu orang. Saya tanya dia, ni lah dalam perjalanan kita pergi cari petang-petang ni, keluar cari makanan tambahan. Saya tanya macam mana sembahyang tarawih di rumah okey? Dia kata kalau buat di rumah okey, apa? Dia seronok. Padahal dia tak boleh habis awal. Kalau pergi masjid, dia kata muazzin nak azan lagi, betul nak tunggu iqamah lagi, sembahyang sunat lagi. Lambat dia dah. Kalau duduk di rumah ni habis awal. Saya tanya sembahyang Asyak masuk atau tak? Dia tak masuk. Tengok aku dia tak masuk tu sembahyang lah. Jadi pada tahun ini kurang-kurangnya saya nak cerita kepada rakan-rakan FB yang sedang menonton, dia jadi sejarah ni Ustaz Farid, Ustaz Aslin. Jadi sejarah ni Ramadan. Kenapa saya kata jadi sejarah? Dalam lebih kurang 20 tahun lagi, kalau kita ada di dunia lah, kalau tak mati lah. Kalau yang tak mati lah, saya kalau mati, tak apalah, itu takdir Allah Ta'ala. Bagi yang tak mati tu, 20 tahun lagi, dia akan cerita kepada anak cucu dah. Dia kata dulu masa tahun 2020 dulu ni, Tok Wan sembahyang tarawih di rumah, masjid tutup semua. Anak cucu nanti tanya, pasal apa Tok Wan? Siapa tu? Dia ceritalah sejarah PKP ni. Itu kurang-kurang ada pengalaman pada kita. Satu hikmah juga, Ustaz Aslin, COVID ni, di sebalik dia musibah ada hikmah. Jadi ketua-ketua keluarga dia seumur hidup tak pernah dia jadi imam solat tarawih. Tapi dengan ada PKP ini, maka dia kena jadi imam solat tarawih. Silat-silat bulan Ustaz Aslin. Besok ni kalau masjid dibuka semula, dia tak pergi. Dia kata kalau pergi di masjid, aku jadi makmum, siapa suruh? Baik pergi rumah, duduk di rumah. Jadi kalau itu lebih kurang. Dia nak kira experience. Ya. Okay, terima kasih Ustaz. Masya Allah, memang kita tak nafikan. Sebab kalau Anas sendiri pun duk tengok, sebab kita sebagai ada penceramah ataupun duk kata pergi kuliah, kita pun tak pernah, Anas pun tak pernah duk rasa ni, duk buat kuliah online direct macam ni, kita boleh
Tak berjumpa jadi berjumpa, jadi boleh buat tiap-tiap hari, tiap-tiap petang. Ini hikmah saya duk nampak satu benda. Yang kedua, bila kita buat program, kita sarankan kepada peringkat adik-adik kita lah, para penceramah yang muda-muda semua tu, bila layan orang duduk bertalaqi Quran, alhamdulillah sambutan dia cukup bagus. Ada sampai 1,000 lebih, ada sampai 2,000 lebih. Hanya sekadar untuk dengar Quran dibaca oleh ustaz-ustaz pilihan dia orang. Kita ni hak janggut panjang tua-tua ni kira kurang. Yalah depa muda-muda package ada semua. Suara ada. Betul ni. Ustaz Salim. Hikmah dia tu sebab dia menggunakan kemudahan FB ni. Kadang-kadang ustaz tu dia pergi ke masjid tu, penonton ataupun hadirin tu tak seramai yang orang tonton dalam FB ni. Betul tak Salim? Sampai malam ni saja malam ni saja pun 10 minit duk ada 550 orang lah. Ni tengok terus dia. Kalau kita pergi masjid, tengok pada tertentulah. Kalau masjid Ulu Banat sana tu, kadang-kadang penceramah pergi pun kadang-kadang macam peras tu. Tengok-tengok ada sikit. Kalau dia tengok tempat-tempat juga, kalau orang tak berminat dengan ilmu, bawa penceramah daripada lagi dia tak turun. Tapi hikmah kepada penceramah musim PKP ini, ni kita duk guna kemudahan yang ada ni. Penonton-penonton ramai, cuma tak boleh bersuara muka, melihat wajah sahaja. Depa dah tengok wajah kita tak tengok wajah depa pun. Kita tak nampak. Tak nampak. Tapi kurang-kurangnya apa yang kita sampaikan, bukan malam ni lah, bila-bila pun dia diabadikan dalam Facebook tu. Jadi apa yang mereka tidak faham pada malam ni, besok mungkin mereka boleh ulang tengok. Tak gitu Ustaz Azlin? Betul. Boleh ulang tengok. Boleh ulang tengok. Itu tak ada masalah. Jadi ada hikmah lah di sebalik PKP ni. Tapi saya rasa Ustaz Azlin dengan saya pun jenis manusia. Kalau kat belah Kedah ni kita panggil kelawak malam lah kita ni. Rajin keluar setiap malam. Tak pernah lekat rumah. Tak pernah lekat rumah. Sampai bila orang jenis duk keluar malam-malam ni, penceramah-penceramah ni, tiba-tiba kena PKP. Satu kejutan yang amat dahsyat. Saya ni nak beritahu Ustaz Azlin, tidak memandu kereta pada waktu malam ni dekat 2 bulan. Dah tak boleh keluar malam. Sebab PKP. Kita mandu kereta pun waktu siang dekat pukul 7 paling lewat dah. Pukul 7 saya tak bawa kereta dah. Tam-tam tu keluar cari benda-benda makan sikit. Jadi dekat 2 bulan dah tak mandu kereta pada waktu malam ni. Tak tahu lah nanti bila PKP tamat ada nak boleh bawa kereta malam-malam. Wallahualam lah, tengok keadaan lah. Lampu kereta tak nyala 2 bulan. Anak Chef Faisal sak semua dah boleh bawa dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua yang sedang menonton. Hampir 600 lebih dah, Masya Allah. Jadi bagi saya ulangkan balik, siapa yang sedang menonton ni bolehlah dapatkan pahala percuma secara tak langsung, share-sharekan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Contoh saya nampak orang belah Konorang pun ada, orang belah Baling pun ada, orang belah Sungai Petani semua ada sini. Masya Allah, Kod Diang. Dia kata Kod Diang tak clear pula dah saya mah. Mungkin line hujan kot. Gemuk 9 clear baik. Terima kasih Muhammad Aimanuddin Miswan. Jadi ulang balik, bersama saya ialah Tuan Syekh Faisal bin Haji Omar. Salah seorang insya-Allah orang alim tersohor di belah utara kita sana, dan selalunya kita rujuk pada beliau tentang masalah-masalah hukum makam insya-Allah. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat yang ingin bertanya secara spontan, mungkin dari sudut apa saja insya-Allah boleh diajukan dalam komentar ni ataupun komen ini, dan insya-Allah boleh Ustaz Abdul Syekh akan jawab secara spontan insya-Allah. Sekali lagi sebelum balik sila share-sharekan, semoga ada kebaikan dan sebaliknya. Jadi malam ini terima kasih banyak kepada Tuan Haji Tajul Akmal daripada Putrajaya yang sudi kira jadi antara penaja lah, masya-Allah, untuk program bicara tarawih online pada malam ini. Jadi masih pada Tuan Haji Haji Tajul Akmal, dan dimaklumkan ibunya baru terjatuh kena angin ahmar 3 hari. Jadi minta Syekh Faisal, insya-Allah kita doakan untuk Tuan Haji Akmal ni, masya-Allah,
dia sudi untuk menaja program kita pada Mali secara tak langsung. Kita sonok-sonok tapi dia pakai tak bau Ustaz. Boh nama kami tajalah. Contoh ada macam tu. Apa ni jadi tanggungjawab saya amanah saya cari Syekh Faisal pada malam ini. Jadi alhamdulillah. Jadi Tuan Syekh ada orang duk tanya kalau kita puasa ni ialah puasa kita tak nafikan lah banyak keamalan semua, cuma ada orang tu berazam bila time puasa ni dia kata dia nak diet, dia nak kuruskan badan. Macam mana ni tak ada azam bodoh tahu ni lah Syekh Faisal insya-Allah ramping. So apa pandangan Tuan Syekh? Adakah dia tanya adakah boleh menjejaskan niat berpuasa tu kerana ada niat yang lain, nak kurus badan lah, nak lasi badan. Apa komen secara spontan pada Tuan Syekh? Silakan. Cantik soalan. Jadi kalau kita memahami konsep puasa, tujuan puasa yang pertama urusan ta'abud, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah. Itu tetap. Dan tentang diet ni dia datang dengan sendiri. Kesan daripada kita tidak makan dan tidak minum. Dia datang dengan sendiri. Tapi jangan kita niat untuk diet. Aku puasa ni untuk diet, dia akan menjejaskan puasa itu di segi konsep dan pelaksanaan. Itu peringatan. Diet ni dia akan datang dengan sendiri kalau kita berpuasa. Itu pun dengan syarat Ustaz Aslin. Waktu berbuka puasa, ikutlah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia faham macam balas dendam tu, siang tak boleh makan, malam dia tibai laju, itu tak diet. Tapi kalau memang dia niat nak diet, memang dia pemakanan dia pun ikut sunnah, buka dengan korma, makan sikit-sikit saja, insya-Allah dia diet. Tapi jangan dia niat untuk dietkan badan kerana dia akan menjejaskan niat puasa, takut puasa tu tak dapat pahala. Itu peringatan lah, bukan untuk yang bertanya, untuk semua lah. Insya-Allah diet datang dengan sendiri. Ya. Terima kasih. Maksud dia sebut tentang sumu tasihu. Puasa hang sihat, jangan duk risau. Puasa hang sihat. Jangan risau. Sebab tu dalam sebulan ni kalau ikut-ikutlah campur Isnin, Khamis 2 kali 4 minggu mana 8, campur pula 3 hari Ayyamul Bid mana 11 hari. Kalau betul-betul nak sihat, kalau betul-betul yang kata nak diet sebagainya, maka dia boleh makan lebih kurang 18 hari di bulan. Contoh ada begitu. Kan? So alhamdulillah dengan tak perlu dah duduk saja aku puasa kerana aku nak kuruskan badan. Tapi kalau macam Tuan Syekh cakap tadi memang betul. Tak payah. Kalau lah time maghrib hang pedas cukup makan orang Kedah tak melantak sungguh pakai tak sihat dah. Semayang pun malas. Itu antara dia. Jadi Tuan Syekh nampak tak soalan dekat skrin? Mata tak clear. Baca. Tak ada. Tak ada? Kenapa tak ada? Tak ada. Okey. Soalan tentang bacaan ketika solat. Kita baca pelan-pelan itu dari segi hukum dan syarat sah. Apa soalan belik-belik ni? Baik. Terima kasih. Bacaan itu saya faham iaitu bacaan Fatihah dan surah itu. Tengok pada solatnya waktu bila. Kalau solat siang, bacaannya secara sir. Kalau solat malam, bacanya jahar. Itu baca dengan orang Kedah panggil baca derai ya. Ataupun baca dengan suara yang nyaring. Jadi membaca nyaring dengan baca pelan membezakan dua sesi solat. Iaitu solat siang dan solat malam. Ini untuk semayang fardu. Dan ada juga solat-solat sunat yang dibaca secara jahar. Pada waktu malam seperti solat tarawih. Demikian juga pada waktu siang boleh dibaca jahar walaupun sunat seperti solat Aidilfitri. Persoalannya dia tanya tadi kalau baca pelan macam mana? Saya ingat pada sembahyang jahar itu yang baca secara nyaring. Boleh atau tak boleh dibaca secara sir, cara dia seorang lah dengar, orang lain tak dengar. Cara perlahan. Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Tetapi kuranglah dia punya sunat menyaringkan bacaan itu. Jadi biasanya orang yang baca perlahan itu pada kedudukan yang sepatutnya membaca dengan jahar. Kebiasaannya Ustaz Asli yang kita perhati ni, kalau dia sembahyang orang tengok dia tak pernah jadi imam.
Memang tak ada imam pun, dia baca pelan-pelan sebab dia tak lagi kalau aku baca kuat nanti datang orang yang berjamaah dengan aku pula masalah. Lebih kurang. Kalau di dalam masjid, saya rasa kalau di rumah seorang-seorang barangkali dia baca dengan jahat. Walau bagaimanapun, sekiranya dibaca dengan sir, tidak dibaca dengan jahat, asalkan ada bacaan, terutama Fatihah yang menjadi rukun sembahyang itu, ada bacaan yang dengan betul walaupun sir, maka solatnya adalah sah. Alhamdulillah. Okey, mungkin kot dia mungkin kot maksud soalan ni juga, dia bila segan dengan bini dia, kawan tak pernah jadi imam, bayangkan 8 rakaat. Katalah orang kita buat 8 rakaat ke 20 ke, tapi jenis tak pernah jadi imam kepada bini. Kalau takat mayang maghrib isyak tu bolehlah baca lebih kurang. Dia hafal pun mungkin idza ja tabat yada qul Allah qul binas, contoh dia. Ini memang rakaat ni dia fikir macam mana. Mungkin dia pergi pelan, dia baca seorang, dia kata baca masing-masing, aku rukuk ikut. Ini mungkin kot bilangkan pula. Saya rasa barangkali isteri dia qari'ah kot. Pasalnya lah. Barangkali isterinya qari'ah. Kalau isterinya sama dengan dia, barangkali tak jadi masalah. Tapi apa nak ni malu Ustaz Asli? Isteri kita bukan orang lain yang mendengar dia dan anak-anak. Saya sebut dalam sesi yang lepas, ada sesi lebih kurang macam ni lah dengan grup lain. Dia kata dalam rumah itu, kalau bapa tu tak berapa mahir, tak cekap nak jadi imam, tak ada masalah. Kalau ada anak yang lebih berkepakaran, berkemahiran, contohnya ada salah seorang anak dia tu hafiz ataupun belajar di sekolah agama, tidak menjadi masalah walaupun budak tu tingkatan 3, tingkatan 5 untuk jadi imam solat. Kerana bapa tidak ada kemahiran untuk jadi imam, kerana seumur hidup dia jadi makmum sahaja. Jadi kawan terkejut ni. Ada setengah orang yang kata kalau sembahyang fardu tu biasa. Sembahyang tarawih ni dia gabra, dia ketak banyak benar. Takut lagi bilangan rakaat pun tak tahu jadi berapa. Kemudian susunan surah-surah ayat lazim pun jadi celaru habis. Apa tak lagi nak baca doa. Semua tu masalah belakang. Okey, Ustaz. Ya. Dengar dia macam nak putih-putih pula. Okey, ringkasnya soalan, banyak soalan ni. Kita pun soalannya terus keluar soalan berderu. Ya. Soalan dia gini, Ustaz, sekiranya bekerja di Kuala Lumpur tapi menetap di Selangor, kita perlu bayar zakat fitrah di Kuala Lumpur ke atau Selangor? Contohlah dia kerja dekat KL, kemudian mana dia kalau nak bayar kat Kedah, boleh ke tidak? Ni bab zakat fitrah. Bukan zakat simpanan, zakat simpanan ke waktu fitrah. Baik. Dia dalam bab menunaikan zakat ni, bayar zakat ni, dia ada dua. Yang pertama dia panggil zakat harta. Yang kedua zakat fitrah. Zakat harta tu yang pecahannya banyak lah, iaitu bijian, wang ringgit, emas perak, bahan galian, zakat perniagaan, wang simpanan, tu dia panggil zakat harta. Yang keduanya zakat fitrah. Zakat harta ini dibayar di tempat harta itu berada. Ustaz Aslin kalau harta ada di Kuala Selangor, bayar di sana lah. Jangan bayar di Kuala Kedah. Bayar Kuala Selangor. Tetapi zakat fitrah, dia berbeza tempat pembayarannya. Tempat pembayaran zakat fitrah ini dibayar di mana pembayar zakat itu berada. Katakan dia bekerja di Kuala Lumpur, duduk di Selangor. Tiba-tiba dia beristrikan orang Kedah, orang Bukit Kiri Hitam. Dia balik berhari raya di Bukit Kiri Hitam. Maka tempat bayar zakat fitrahnya di Bukit Kiri Hitam. Dalam konteks nanya tadi, dia duduk Selangor, dia bekerja di KL, maka tempat bayar zakat fitrahnya adalah di Selangor. Tetapi sekiranya dibayar di Kuala Lumpur, zakatnya tetap sah. Cuma tempat yang paling afdal untuk membayar zakat di tempat pembayar zakat itu berada. Tengoklah masa dia bayar tu dia berada kat mana nak raya. Kalau dia balik raya di Kedah lah. Kalau kat Johor lah tempat dia membayar zakat fitrah. Walau bagaimanapun di mana dia bayar zakatnya tetap sah. Kadang-kadang kenapa orang duk ambil afdal nak pergi bayar pagi raya dan juga malam raya tu.
Jadi bila kata cuti tu, contoh dah lah. Tu yang kita pakat balik kata contoh. Ana memang duduk di apa nama Kuala Selangor. Kemudian Ana balik mak ayah Ana di Kemutin, di Teping. Jadi mana Ana di Kuala Selangor tak ada bayak lagi. So Ana bayak di Kemutin, di Teping. Maka tak jadi masalah lah. Maka sah lah bayak fitrah tersebut. Okey. Itu penjelasan daripada Tuan Syekh apa nama ni Faisal kepada yang bertanyakan soalan tadi. Masya-Allah, soalan ni pun bagai-bagai Tuan Syekh. Taklah rasa-rasa berat sangat, tapi soalan-soalan santai. Ini kalau Tuan Syekh jawab pun tak ada masalah lah. Ini ada orang tanya pula ni, pandangan semayang tarawih tak ada witir. Ni tak tahulah sama ada tak ada witir langsung ke ataupun dia tangguh lepas dia tidur sebelum subuh dia pergi buat 3 rakaat. Wallahu a'lam. Ini mungkin ni tak ada witir, tak ada witir. Ini saya ulangi. Baik. Solat tarawih tak ada witir, dia tak lengkap qiyam Ramadan. Sebab qiyam Ramadan yang dianjurkan dalam mazhab kita, mazhab yang lain, iaitu kita melakukan solat tarawih secara berjamaah dan sebelum berpisah, selesai kita menunaikan solat tarawih, disunatkan kepada kita melakukan solat witir secara berjamaah. Itu sebab Ustaz Aslin, saya ingat bukan di Kuala Selangor saja, di mana-mana pun trend orang kita ni, kalau di masjid tu buat tarawih 20 rakaat, biasanya selepas yang 8 rakaat tu, kalau jemaah ada 200 orang, selepas 8 rakaat tu, habis baca doa tu, rasanya tinggal dalam 60 orang itulah. 140 orang tu hilang entah ke mana. Biasanya begitulah, tapi tahun ni kita tidak menyaksikan begitulah sebab masing-masing kat dalam rumah. Jadi persoalan, dia kata solat tarawih tak ada witir ni, saya boleh faham dua lah. Yang pertama, tidak ada witir di tempat dia melakukan solat tarawih. Sebab dia nak sembahyang witir, macam mana dia buat 8 rakaat? Imam bersama jemaah yang lain buat 20 rakaat. Jadi dia balik, maka tidak ada witir lah. Sebab witir lepas tarawih ni disunatkan berlaku berjamaah. Jadi tak mungkin dia buat di masjid seorang-seorang dia, sebab bulan Ramadan ni witir disunatkan berjamaah. Maka dia balik lah. Jadi tidak ada witir di tempat dia solat tarawih. Kemungkinan yang dia, tapi orang ni dia akan buat witir di rumah dia selepas dia bangun malam. Dia qiyam malam, melakukan solat-solat sunat dan ibadat-ibadat malam, maka ditutup dengan solat witir. Betul lah cara dia tu, tapi kurang pahalanya untuk bulan Ramadan. Dan yang kedua, lepas solat tarawih ni tak ada witir, memang tak ada langsung Ustaz Aslin. Tiada di masjid dan tiada di rumah. Dia balik tidur, boleh makan sup, lepas tu tidur balik. Tu. Jadi saya buat conclusion lah, siapa yang solat tarawih lepas tu dia tak teruskan dengan witir, kuranglah pahala dia. Walaupun dia dapat sembahyang pahala sembahyang witir di tengah malam, tetapi dia kurang dari segi pahala berjamaah melakukan solat witir pada bulan Ramadan. Itu beza dah. Maksud dia Tuan Syekh dan juga kepada maklumat sahabat-sahabat yang bertanya ni, maksud dia dalam bahasa kita adalah cacat bagi seseorang itu, ataupun cacat tarawihnya atau cacat amalan tahajud dan sebagainya jika tidak disertakan dengan solat sunat witir. Tak gitu Tuan Syekh? Terkurang. Terkurang. Jadi macam nampak macam pincang lah, tak cukup, tak komplit, tak set, tak cukup. Tak sempurna. Tak sempurna ibadat. Sempurna, masya-Allah. Okey, ada beberapa soalan sini, banyak soalan saya layan sebab kan saya nak sembang-sembang dengan Tuan Syekh. Jadi Tuan Syekh, sebelum kita nak bagi soalan ni, dalam bahasa mudahnya, apakah perlu kita dalam bulan Ramadan ni kita nak tambahkan ataupun apa aksesori? Puasa ni merupakan main project. Puasa ni merupakan main project. Maksud bila main project ni, maksud dia sebuah bangunan yang mana apakah pengisian ataupun aksesori yang perlu kita isi sebaik-baiknya selain daripada puasa itu sendiri yang menjadi main project dalam kehidupan umat Islam, umat Muhammad SAW untuk mendapatkan nilai taqwa dalam hidup dia. Itu mungkin Tuan Syekh bagi sikit pandangan insya-Allah untuk sahabat kita yang hampir 1,000 orang dah yang tengok kita pada malam ni live. Ya, silakan.
Baik. Baik. Untuk pengetahuan rakan-rakan FB sekalian, ibadah yang wajib pada bulan Ramadan. Sembahyang memang wajib setiap hari, sembahyang 5 waktu. Ibadah yang wajib pada bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah puasa. Jadi dia adalah induk kepada ibadah bulan Ramadan. Tetapi dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita ibadah-ibadah yang disunatkan kita melakukan dengan sebaik mungkin dan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Jadi ibadah ni sebab dia kait dengan Ramadan tu. Kalau tiada Ramadan, tiadalah dia. Yang pertama sekali, yang paling kembar dengan puasa itu adalah solat tarawih. Itu yang paling utama sekali. Jadi orang yang hanya berpuasa tetapi tidak solat tarawih, maka pincanglah ibadat dia dalam bulan Ramadan. Walaupun dia melaksanakan perintah puasa itu. Jadi dia hendaklah melakukan solat tarawih. Dan solat tarawih ni adalah induk kepada qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni maksud melakukan ibadat pada waktu malam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan pada waktu malam dia bacalah Quran banyak-banyak, dia buat apa banyak-banyak, tapi dia tak semayang tarawih. Sebab dia tak rasa lama malas tak semayang tarawih, tapi sebaliknya dia tengok Facebook. Orang semayang tarawih tengok Facebook ataupun dia menonton TV dan seumpamanya. Maka pincanglah qiyam Ramadan. Permulaan qiyam Ramadan iaitu ibadat malam bulan Ramadan, permulaannya adalah solat tarawih. Isyak tu tak kira orang sebab dia setiap hari kena sembahyang isyak. Jadi solat tarawih disambung dengan solat witir. Dan pakej yang banyak ini untuk bulan Ramadan ni kait dengan Ramadan, iaitu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni kerana Quran diturunkan buat pertama kalinya pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi orang yang pertama puasa, solat tarawih, membaca Al-Quran. Ini pakej. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, orang-orang yang berada, supaya melihat orang-orang yang kurang beradab. Jadi macam Ustaz Haslin ni orang berada, kena tengok orang yang kurang beradab ni. Untuk memberi sedekah, memberi bantuan. Bentuk bantuan daripada orang berada, orang kaya dan seumpamanya, melihat orang yang kurang berada, iaitu orang susah, orang miskin, iaitu yang pertama memberi zakat. Kalau tiba haul dia bulan Ramadan, risoknya haul dia tiba bulan Ramadan, maka dibayar zakat bulan Ramadan. Ingat, Nabi kata amalan wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan digandakan pahala seperti melakukan amalan 70 amalan wajib. Jadi kalau orang tu haul zakat dia kena tepat pada bulan Ramadan, dia bayar zakat tu Ustaz Azlin, sekali dia bayar zakat, dia dapat pahala macam bayar zakat 70 kali. Mana 70 haul lah, 70 tahun. Lebih kurang itu. Amalan wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan digandakan pahala seperti melakukan 70 amalan wajib. Setiap hari amalan wajib ni, solat fardu ni, itu memang amalan yang wajib. Kemudian baca Quran ini, duit tadi ni, kita lihat orang susah, bagi sedekah, bagi bantuan, bagi barang makanan, jamu orang berbuka puasa. Semua ini nilai tambah kepada orang yang menghidupkan pada bulan Ramadan. Satu lagi, saya terlupa Al-Quran tadi, di samping kita membaca Al-Quran secara bersendirian, ada masa kita boleh bertadarus dengan kawan-kawan kita, dengan ahli-ahli keluarga kita. Pendek kata, secara ringkasnya, bulan Ramadan ini tak cukup orang itu menjalani ibadah bulan Ramadan hanya dengan berpuasa saja dan juga sembahyang 5 waktu. Tak cukup dan tak sempurna. Bahkan dia kena perbanyakkan. Musim PKP ni, contoh Ustaz Aslin, kita duduk dalam rumah lebih banyak daripada duduk di luar rumah. Saya ingat siapa yang ambil manfaat untuk mengaji, baca Al-Quran, saya ingat tahun ini adalah tahun yang paling banyak dia baca Al-Quran berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Sebab dia banyak duduk dalam rumah. Tu.
Maksud malangnya, malang sebenarnya kalau orang yang diberikan peluang oleh Allah pada tahun 1441 Hijriah ni, duduk rumah lebih banyak, kadang-kadang dalam bahasa muda stay at home, yang kerja pula work from home. Jadi kalau mereka tidak mengambil peluang untuk menambah lebih banyak bacaan Al-Quran, khusus dalam bulan Ramadan ini. Saya pun setuju. Saya cakap tadi, kalau kita kata pelik lah, kalau dalam bulan Ramadan ni peluang duduk macam ni, baca Quran haram tak sampai sejuk lagi. Ataupun saya bagi contoh, Ustaz Azrin. Dia kata duduk di rumah ni boleh baca Quran banyak, contohnya. Katakan orang kerja di pejabat. Dia kerja pejabat. Ni bukan PKP-nya, tahun lepas. Kalau kerja di pejabat, selepas solat Zuhur, dia tak sempat baca Quran. Sebab dia nak masuk kerja balik. Betul? Selepas solat Asar, dia tak sempat baca Quran sebab dia menuju kereta dan perjalanan pulang. Jadi dia ada masa untuk baca Quran, barangkali selepas dia buka puasa, lepas solat Maghrib tu ada sikit-sikit, dan selepas melakukan solat tarawih, baca Quran. Esok ni lepas sembahyang subuh. Selepas solat subuh pun dia mungkin tak dapat baca Quran banyak-banyak sebab dia nak bergegas pergi ke tempat kerja pula. Sekarang kalau dia stay at home, selepas solat subuh tu dia boleh baca sampai naik matahari. Dia selepas zuhur ni dia boleh baca sebab Ustaz Aslim kata work at home tu betul. Tapi orang tahu work at home tu dia bukan macam work at office. Saya pun work at home juga, tapi sekadar orang telefon buat kerja yang, tapi tak seperti kita bekerja di pejabat. Jadi masa kita cukup banyak dalam tempoh PKP ni untuk membaca Al-Quran. Jadi rugilah orang yang tidak mengambil kesempatan untuk baca Quran. Lebih-lebih lagi PKP kena pada bulan Ramadan. Ini Tuan Syekh, ada orang duk ramai saya tengok duk tanya, duk refer kita lah. Yalah kita ni kira macam ustaz daripada duk rujuk semualah. Jadi kadang-kadang dah bagi jawapan dah, tapi hak soalan duk main timbun. Hak jenis ada jenis dia kata trend lah ni duk bagi juzuk dalam WhatsApp group. Contoh dia Syekh Faisal duduk dia di belah Lostak, saya duduk Kuala Sangak, Syekh baca juzuk 1 2, saya juzuk 3 4. Maksudnya dia kata, adakah ini dah nama khatam Quran? Kalau Syekh dah habis, hak 30 orang semua dah habis, bakat baca semua 1 juzuk. Ini trend yang dia patut dalam WhatsApp. Apa pandangan Tuan Syekh? Saya malam saya hantar video saya durasi 4 minit tu, saya dah beri penjelasan, tapi malam ni saya cerita sekali lagi lah. Bahawa kalau kita baca Quran, rakan-rakan Facebook kita, dia macam ni lah, lebih kurang Ustaz Zain dia buh nama 30 orang, 15 orang, seorang 2 juzuk, lebih kurang tu lah. Lepas tu dia tanda pula, siapa yang telah habis baca, sila tandakan right. Tanda kata dah baca. Baik. Adakah dengan cara begini, bila habis 30 juzuk tu oleh 30 orang atau 15 orang baca seorang 2 juzuk, adakah dikira khatam Al-Quran? Mengikut bacaan saya pun merujuk juga dalam beberapa kitab dan juga pandangan ulama-ulama. Walaupun ada orang yang bersetuju, saya tak nafi ada orang yang bersetuju kata itu khatam Quran. Tapi apa yang saya faham bahawa kalau kita membaca Al-Quran melalui rakan Facebook ini, bacaan itu tak salah. Sebab dia yang pertama, kita punya silaturahim tu, kita manfaatkan Facebook ini untuk benda yang baik. Tak salah. Jadi saya hantar Ustaz Azrin, hantar baca surah Baqarah. Hantar Ustaz Azali Umar, hantar baca surah Ali Imran. Ana baca An-Nisa. Begitulah kawan kita sampai juzuk Ammar baca. Tak ada masalah. Boleh. Tetapi kerana setiap orang membaca 1 juzuk, adakah kita boleh kata mengkhatam Al-Quran? Konsep khatam Al-Quran ni, khatam Al-Quran maksud dia apa? Menutup bacaan Al-Quran setelah 30 juzuk itu dibaca dengan sempurna. Boleh khatam Al-Quran. Jadi siapa yang nak khatam Al-Quran? Khatam Al-Quran yang pertama, seorang baca seorang, kita baca daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Tak kira lah bila habis tu makna khatam lah kita. Okey. Yang kedua, masuk dalam makna khatam Al-Quran, iaitu Al-Quran yang dibaca secara bertadarus. Bertadarus iaitu yang melibatkan jumlah orang 2 orang dan lebih. 1 orang tak panggil tadarus, orang panggil tilawah, qiraah. Tapi kalau tadarus,
mesti ada dua perkara utama, iaitu yang pertama membaca, yang kedua mendengar. Itu dia panggil tadarus. Kalau sekadar baca sahaja, tidak ada yang mendengar, itu orang panggil baca Quran. Tadarus, membaca dan mendengar. Dalam tadarus Al-Quran, kalau ada 4-5 orang yang sama, walaupun tak semua tu membaca keseluruhan ayat, dia baca dalam beberapa ayat itu 10 ayat ataupun sampai hizib dia, kemudian disambung oleh orang lain, tapi orang yang sama sampai habis 30 juzuk Al-Quran, maka itu dia panggil khatam Al-Quran. Mereka mendapat pahala khatam Al-Quran sebab khatam Al-Quran ni dia dua, iaitu khatam baca dan khatam mendengar. Jadi dalam tadarus tu kawan ni baca, kawan ni dengar. Jadi mereka akan melakukan khatam Al-Quran. Dalam hak WhatsApp group tadi ni, kerana seorang baca satu juzuk, setiap orang satu juzuk, lepas tu bila dah habis bagi tahu kat tanda dalam WhatsApp, pada saya masing-masing mendapat pahala bacaan Al-Quran. Tetap dapat, tetapi mereka mendapat pahala bacaan tu ayat dan surah yang dibaca sahaja. Kalau Ustaz Asli baca surah Baqarah, mana boleh dapat Baqarah? Saya takkan dapat pahala baca surah Ali Imran. Itu orang lain dapat. Tapi kalau dalam tadarus, insya-Allah semua akan dapat pahala khatam Al-Quran. Tapi jangan perahlah grup WhatsApp ni bacalah macam biasa. Kecuali satu grup WhatsApp ni, kalau mereka nak dapat pahala khatam Quran, kalau kan dia lah macam ni. Dia buat grup WhatsApp tu, okey, katakan hari ni, ni 1 Ramadan ni, dia buat 30 orang, dia kata kita baca masing-masing seorang satu juzuk. Ramadan yang kedua pula tukar juzuk. Tukar juzuk. Jadi orang yang pertama dia akan baca juzuk yang kedua, orang yang kedua akan baca juzuk yang pertama. Tukar untuk balik. Sampai 30 hari, tiap-tiap orang baca melengkapi 30 juzuk. Maka masing-masing akan dapat pahala khatam Al-Quran. Tetapi dari segi keafdalan dia kurang apa Ustaz Aslin? Kita khatam Al-Quran ni, afdal kita baca Al-Quran mengikut tertib surah. Tertib surah. Jadi kita buka daripada lembaran pertama surah Fatihah, lepas tu surah Baqarah kan, sehingga akhirnya surah An-Nas. Maka kalau kita baca Al-Quran mengikut tertib surah, kita khatam, itulah yang terbaik. Tetapi syarat khatam Quran tidak disyaratkan membaca tertib surah. Dia baca surah mengikut nada. Yang penting semua surah-surah dalam Quran tu dibacanya, maka boleh khatam Al-Quran. Jadi kepada grup WhatsApp tadi ni, bolehlah kalau dia buat 30 hari, sehari satu juzuk, tukar-tukar orang, masing-masing berjaya membaca 30 juzuk dalam masa 30 hari, bermakna masing-masing telah khatam Al-Quran. Ya, betul-betul. Sebab dia orang dah kata apa beza dengan tadarus? Pasal Ana jawab lagi ni, tadarus ni yang kita buat kat masjid tiap-tiap tahun, kecuali tahun ni tak boleh buat. Kita duduk ramai-ramai. Memang baca seorang, tapi hak lain semua pakat tengok duk baca dalam ketika dalam berkelompok. Betul. Okey Ustaz, sorry terputus. Okey, nampak. Soalan ni Ustaz, soalan lagi. Nama dia panjangkan Umar Husaini, nama Facebook dia. Bini dia beranak pada pagi raya, sebelum sembahyang raya. Adakah si bapa kena bayar ni? Ni. Bayar apa? Bayar zakat. Baik. Dia syarat nak bayar zakat fitrah ini, dia ada beberapa syarat. Yang pertama dikaitkan dengan Islam dan bukan Islam. Kalau orang tu dia masuk Islam sebelum terbenam matahari, hari terakhir puasa, dia masuk Islam. Kita kata macam ni lah, last minute lah dia datang jumpa Pak Imam di masjid tu, sebab jabat agama dah tutup. Dia nak masuk Islam, Pak Imam pun mengislamkan dia. Selepas islamkan lebih kurang 10 minit, waktu buka puasa. Betul, dia orang ajak buka puasa sekali lah, tapi dia makan lah.
maka mu'alaf ni wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? Menjelang Syawal, sebab dia sempat Islam pada juzuk akhir Ramadan. Tapi kalau dia masuk Islam dah awal Syawal atau selepas azan maghrib halas tu, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Itu situ. Kemudian dia berkait dengan hidup dan mati. Hidup dan mati. Orang yang hidup ni, contohnya orang yang lahir, budak lah. Budak yang lahir di bulan Ramadan, di juzuk akhir. Awal lagi kena lah. Di ambang Syawal. Di ambang Syawal. Katalah maghrib 7.25. 7.26 tu kira Syawal dah. Last. Tiba-tiba budak itu, bayi itu dilahirkan pada pukul 7.20. Contoh, 7.20. Selepas dia dilahirkan, jururawat pun basuh darah dia apa semua, cuci darah, bulan kain bedung, bagi ke mak dia. Selepas tu azan maghrib. Azan maghrib tu 1 Syawal. Budak tu masih hidup, tak mati. Bermakna wajib dia bayar zakat fitrah. Soalan yang kawan tanya tadi tu, isterinya beranak, anak tu sebelum masuknya dekat-dekat nak buka puasa last, bermakna budak tu wajib bayar zakat fitrah dengan syarat dia hidup pada bulan Syawal. Kalau dilahirkan dia mati, tak kena bayar zakat fitrah. Sama yang ketiga ni, orang mati. Orang mati pun sama lah. Bagi orang yang mati sebelum masuknya Syawal. Orang mati sebelum masuknya Syawal, lebih kurang 5-6 minit nak masuk maghrib. Maghrib tu maghrib terakhir Ramadan. Selepas masuk maghrib tu makna Syawal lah. Tiba-tiba orang tu dia mati dalam 5-6 minit sebelum maghrib, maka tidak diwajib kepadanya zakat fitrah. Sebab apa? Dia tak sempat hidup di bulan Syawal. Itu di antara syarat-syarat bayar zakat fitrah. Refer kepada soalan tadi, isteri dia melahirkan anak sebelum masuk Syawal, hari terakhir tu, jawabnya kena bayar zakat fitrah, wajib sekiranya anak tu masih hidup di bulan Syawal. Maknanya soalan dia tanya ni, dia kata bini dia beranak anak dia hari raya pertama tu, sebelum sembahyang raya. Mana tak payah bayar? Hari raya pertama tak kena bayar lah. Tak kena. Tapi ada orang komen tu, dia kata saudara kalau hang bayar mau bagus juga, ada dia. Ada pandangan-pandangan yang lain. Tak. Dia komen tak betul. Dia kata kalau hang bayar betul juga, memang tak betul. Sebab dia memang tak wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia bagi tu, itu bukan zakat fitrah. Itu sedekah biasa saja. Ya, betul-betul. Jadi harap Allah boleh penjelasan yang cantik, Masya Allah. Itu antara dia yang disebut oleh Tuan Syekh Faisal tadi. Jadi Masya Allah, kita ni kena pada tempatnya. Soalan-soalan tadi ni boleh siapa nak ajukan soalan, insya-Allah. Ni soalan dia satu lagi ni. Dia kata kalau baca Quran dalam handphone, adakah pahala sama dengan pegang mushaf yang sebenarnya tu? Sebab dalam handphone ni kata dia, sambil baca surah boleh tengok maksud sekali. Sebenarnya mushaf pun ada yang ada maksud terjemah. Tapi dia tanya ni, pahala ni macam mana ni Tuan Syekh? Baca handphone, kan? Baca handphone ni, kalau baca handphone, dengan baca mushaf yang biasa tu. Okey, baik. Dalam handphone ni sebab dia serba guna, dia ada macam-macam. Lagu pun ada, Quran pun ada semua. Cerita kopi pun ada. Ngata kurang pun ada. Ada belakang. Baik. Saya cerita penggunaan handphone ni. Di dalamnya ada ayat Quran. Kita membaca Al-Quran dengan melihat handphone ni, dia ada dua. Yang pertama di luar solat, yang kedua semasa solat. Boleh tak boleh? Imam tu dia tak menghafaz surah yang panjang-panjang. Dia nak melihat handphone. Kalau kita tengok tafsir Arab tu, orang tanya boleh tak boleh? Dia kata boleh. Tetapi dengan syarat. Dia dalam masa duduk mengimamkan solat, dia tengok handphone ni tu, tengok Quran. Seandainya telefon berbunyi, jangan jawab. Kerana membatalkan solat. Ataupun seandainya tengok tu hilang tulisan Quran tu, dia keluar gambar lain, jangan tengok. Jadi itu cerita dalam solat. Ini cerita di luar solat. Okey. Nasihat saya kepada orang-orang yang rajin baca Quran, sebab saya perhati dalam masjid dan semua, saya macam Ustaz Azin Sobah, kita duk rajin tukar masjid lah.
ketika baca Quran, contoh malam Jumaat orang baca Yasin, kita tengok dalam masjid tu ada setengah dia tak pegang surah Yasin tu. Kan masjid dia bekal percuma, yang ambil pegang lah. Tu adalah ayat Quran. Ya, ya. Orang Tok Siap ambil hulur saya bawa bagi seorang satu. Tapi kawan ni action. Dia action sebab dia ada handphone. Tak apa dia ada handphone. Dia pun keluarkan handphone dia, buka tengok Quran. Ada surah Yasin dalam tu. Tetapi dari segi kelebihan dia berbanding dengan orang buka Quran tu berbeza. Sebab memegang Al-Quran mendapat pahala. Memegang Al-Quran mendapat pahala. Memegang handphone yang ada di dalamnya Al-Quran bila ditekan tidak mendapat pahala. Dia dah rugi pahala pegang Quran tu situ. Okey. Jadi dah rugi pahala pegang Quran tu. Jadi nasihat saya kepada orang-orang yang nak baca Al-Quran, sekiranya di sampingnya ada Al-Quran. Di sampingnya ada Al-Quran, maka simpanlah telefon itu, ambil Quran dan baca. Kecuali jika kita nak baca Al-Quran dengan menggunakan handphone ini, sekiranya keadaan yang pertama kita tidak berwuduk. Sebab pegang handphone bukan syarat ambil wuduk. Kita tidak berwuduk, bolehlah kita memegang handphone itu dan melihat Al-Quran. Satu. Dan yang keduanya, sekiranya kita berada di tempat yang tiada mushaf Al-Quran. Umpama kita duduk dalam kereta, Ustaz Azlin. Betul. Ustaz Azlin duduk dalam kereta, pemandu bawa kereta, kita duduk sebelah, kita nak baca Quran. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Kapal terbang dan seumpamanya, bolehlah kita menggunakan handphone pada ketika itu. Nasihat saya, ketika ada Al-Quran di sisi kita, kalau dalam masjid itu tak di sisi, memang di dalam masjid itu ada Al-Quran, ambillah Quran baca, lebih baik daripada membaca Quran melalui handphone, kerana kita akan mendapat ekstra pahala, iaitu melihat huruf-huruf Al-Quran dan pahala memegang mushaf Al-Quran. Maksud dia khulasah kalam dari Tuan Syekh kepada sahabat yang bertanya tadi ni, jika ada Quran di samping mushaf tu Quran, maka tinggallah handphone dan utamakan mushaf yang ada di dalam rumah dan di samping dia. Ya. Kecuali kalau kita bermusafir, berkenderaan. Alhamdulillah kalau berkenderaan pun ada juga Quran, dia ada tu, ambil Quran tu. Kalau dalam kapal terbang tu mungkin ada Quran sebagainya, maka dia ambil lah handphone, dimanfaatkan. Ambil Quran juga. Teknologi buka dalam aplikasi Quran, dia baca, insya-Allah dapat pahala. Masya-Allah. Ini ada soalan ini kita soalan ni babak terah ni banyak malam ni, cuma kita pilih-pilih patut. Saya ingat dalam 70-80 soalan ni, kalau cuma jawab pakai tak tidur. Ada tahu kan? Zakat fitrah ni dia Ustaz Azrin, soalan bab ni. Ya. Soalan bab nikah tak? Lepas tak mahu bulan puasa. Bulan puasa. Soalan pasal nikah tak ke? Tak, kalau nikah online. Kalau nikah online pun payah. Baik. Dia tanya tu. Dia kata dia makan, dia bayar zakat fitrah. Dia bayar dia nak nikah juga bayar. Dia bayar fitrah yang hak RM7, sedangkan dia makan beras yang harga tu 14 atau RM1. Tapi dia bayar sebab kita kerajaan Kedah atau Majlis Agama Islam Negeri Kedah, kita ada 3 step ataupun 3 bahagian, iaitu 7, 14, 21. Sama juga Negeri Selangor. Negeri Selangor pun 7, 14, 21 kecuali Wilayah Ketuan. Jadi ada orang yang makan beras RM21, dia pergi bayar RM7. So dari sudut kesahan fitrah tu macam mana Tuan Syekh? Silakan. Orang yang makan beras sebab telah diputuskan oleh ulil amri. Di Kedah tahun ni 5, ada 4 bukan 3. 4. 5, 7, 14, 21. Oh, masya-Allah. 5 ni bagi memang teruk pasal dia ambil kira musim PKP. Barangkali tahun depan kembali kepada 3 lah. So, musim PKP ni orang putih pencarian banyak kan. Orang raja sendiri dan semuanya mereka tidak mampu. Jadi turun 5, 7, 14, 21. Tak kira lah step apa pun. Yang penting kita kembali kepada tajuk asal, iaitu jenis beras yang dimakan. Okey. Dia kira macam ni. Orang yang
makan 5 tu kita tinggal, kita ambil 7. Selangor 3 stage. 7, 14, 21. Selangor. Betul tak Salim? Sama betul. Sama. 3. Kebiasaannya kalau beras yang 10 kilo harga RM25, RM20 tu, itu beras yang RM7. Nilai zakat telah RM7. Yang 14 tu yang mahal sikit, yang basmati tu 21 tu. 21. Jadi average pembayar zakat fitrah ni, average-nya iaitu mereka yang makan beras yang nilai RM7. RM7 nilai zakat fitrah tu. Beras kalau 10 kilo tu yang harganya RM25, RM26 itu lah. Saya pun lupa harga beras ni, PKP lupa lah. RM25 ni RM26 yang beras. RM26. Iaitu zakat fitrahnya RM7. Kalau dia makan basmati zakat fitrahnya basmati pun mahal tak Lin. Jadi dia dah RM30-40 5 kilo. Betul. Tu nilai fitrahnya RM21. Saya percaya orang yang bayar zakat fitrah yang RM7 ni kebanyakan sah, kecuali orang yang makan bas RM21 ataupun RM14 ni bagi orang-orang yang tertentu. Tapi kalau dia makan sekali-sekala, Ustaz Aslin, sekali-sekala saya makan basmati buat nasi Arab ke apakah, bukan makanan harian dia, maka dia masuk dalam golongan hak RM7. Tapi kalau hari-hari dia makan beras yang nilai zakat fitrah RM21, tiba-tiba dia bayar zakat fitrah RM7, tak sah lah zakat fitrah dia. Begitu juga kalau dia makan RM14. Ni kena peringatan lah, jangan kita terlampau berkira di dalam melunaskan zakat fitrah. Tetapi di sebaliknya, kalau orang yang makan beras harga RM7, zakat fitrah ni, dia nak bayar fitrah RM14, itu dialu-alukan. Dia akan mendapat pahala ekstra. Masya Allah ya. Jadi sebab yalah kadang-kadang anda pun tak tahu juga dia macam ginilah, macam PKP 1, 2, 3, 4 masih lagi soalan duk terbit kat anak. Ingat semalam tak kita ada 4 soalan. Dia kata pihak kerajaan ni ataupun muzakarah mufti nak ambil kok mana, kata dia tak pandang ke negara-negara lain sampai Jumaat pun tak boleh semayang, sampai Jumaat di masjid pun tak boleh ni. Jadi di Indonesia okey je kata dia. Negara-negara Thailand okey je, contoh dia lah. Jadi kadang bila kita kata peringkat ulil amri, dia kata kalau ulil amri itu jenis zalim, takkan kita nak taat? Oh, Masya Allah, jenis jawab kita Ustaz. Ni ada orang itu. Ini pemahaman orang awam. Dulu tak dengar pun beras 7-14-15, 5-7-14-21. Lah ni dia main kat mana ni, kata dia. Kita kata ni ulil amri dah tetapkan dah. Ana jelas kat dia orang, saya pada dulu lagi, sejak saya rezeki saya tak bayar beras nama RM7. Walaupun pemerintah ada tak suruh lagi. Sangat musuhnya. Jadi kita bayar awal-awal dah sejak tahun 2000 lebih kurang itulah. Kita makan beras hap tengahan mula-mula tu. So kita beritahu kat dia, saya dah buat dah. Sebab benda ni saya rasa tak patut saya bayar beras RM7. Dia kata saya makan beras RM14. Jadi dia duk bunyi. Dia kata ni kerajaan lah ni. Jadi macam-macam lah duk bunyi. Dia marah lah. Kira duk marah sultan ke, marah orang jabat zakat ke apa ke. Dia kata orang jabat zakat kena pandai ni. Ni apa komen Tuan Syekh dengan jenis pokok jenis ni. Tambah-tambah jenis duk kata apa, Jumaat ni sampai ada beberapa kali Jumaat kita haram dah tak pergi semayang. Dia marah. Dia kata 2 kali kalau tak semayang gelak hati, kata dia. Ni dah masuk umur dah ni. Apa nak jadi ni? Jadi apa pandangan Tuan Syekh? Kita bila berhadapan dengan orang-orang yang semacam ni, kita perlu mendepaninya dengan penuh hikmah. Kadang-kadang kalau dia buat layak buruk juga, mungkin jawapan untuk dia layak buruk juga. Kalau bersesuaian lah untuk kita layak buruk dengan dia. Tapi kalau kita dengan cara hikmah, kalau dia boleh terima, insyaAllah mudah-mudahan dia boleh terima. Saya cerita pengalaman zakat di Kedah ni contohnya kan. Macam orang yang tak nak bayar zakat kepada lembaga zakat negeri Kedah. Kalau di Selangor tu, lembaga zakat Selangor lah. Dia kata ni agihan tak betul lah, macam-macam lah tumahan dan seumpamanya. Tapi datang satu peringkat, anak dia nak pergi belajar kat Mesir ke mana-mana, dia datang minta zakat di lembaga zakat
negeri Kedah atau di Selangor dan seumpamanya. Kalau kita nak layak buruk, boleh kita kata mai minta ni apa dan sini bagi tak betul. Contohnya. Jadi orang macam ni insya-Allah melalui usaha dakwah kita beri penerangan penjelasan, lama-lama dia boleh faham lah. Tapi orang yang bekerja ni dia kena sabar lah. Macam orang kerja di pejabat zakat, macam orang kerja di pejabat agama. Dalam berhadapan dengan orang yang macam ni kena kesabaran yang tinggi. Satu contoh lagi saya beritahu Ustaz Aslin, ni kes menikah musim PKP ni. Saya sebagai pegawai agama, Allah, orang dia marah bila nak menikah tak boleh. Pasal apa? Kita jawab pejabat tak buka. Dia kata ni apa susah ni kami kalau kami berzina, dia kata ni kalau kami berzina ni siapa nak tanggung? Saya nak lah. Kalau hampa berzina, pasal apa aku nak tanggung? Hampa lah tanggung. So dia ugut kita, dia ancam kita macam-macam. Jadi orang macam ni insya-Allah dengan penerangan penjelasan dia boleh faham. Dia bahasa mudah orang panggil tak matang. Bila sampai tempoh matang, dia faham lah. InsyaAllah. Itu cabaran orang yang berdakwah. Ada seorang sahabat kita. Ada lagi soalan? Ada ni seorang insya-Allah lah. Dah sejam ni insya-Allah. Ada seorang sahabat ni, dia kerja kelasi kapal. Kira duk belayang, belayang laut lah, tak sekejap, pergi apa semua. Jadi dia kata dia nak pakai zakat negeri mana ni. Ni ada juga orang ni. Dia macam ni. Hari raya ni di mana? Hari raya dia tu di mana? Kalau hari rayanya dalam kapal. Dalam konteks sekarang, kita ni pembayaran zakat dia semakin moden dengan penggunaan alat canggih. Kita bayar zakat cara online. Katakan kalau dia pergi berlayar, dia nak berlayar daripada Pelabuhan Kelang pergi ke negara mana-mana lah. Dia tahu kata, aku ni tak tahu nak raya kat negeri mana. Saya kalau sampai England kan nak cari penerima zakat payah. Orang ni eloknya sebelum dia berlayar, kalau Ramadan tu permulaan Ramadan dah bermula, dia lunaskanlah zakat di tempat dia dulu. Daripada dia duduk dalam kapal, dia jadi panik nak bayar kat mana. Betul tak Ustaz Azlin? Ya, betul. Tapi kalau dia duduk dalam kapal, tiba-tiba nak bayar zakat terah. Katakan dalam ramai-ramai yang bekerja dalam kapal itu, ada yang susah. Ada yang susah. Dalam kapal tu, semua warga negara Malaysia. Dalam kapal tu semua warga negara Malaysia, tak kala raja kelasi, kapten dan semua. Yang paling bawah sekali yang gaji murah tu, kalau tak ada siapa nak menjadi penerima zakat, pergi cari hak bawah tu lah. Gaji dia berapa yang agak-agak pendapatan dia pun tak apa nak cukup, dia bergantung pada isterinya yang kerja di Kuala Lumpur tu, bayar zakat betul dah. Jangan pergi bayar kat kapten gaji dia mahal. Tengok belakang. Tapi nasihat saya pada orang yang duduk kerja kapal ni, elok-eloknya sebelum berlayar bayar siap-siap dah. Kalau dia duduk dalam pelayaran yang bermula dalam bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih banyak tu Cik. Jam pun dah lekat 11.30. Jadi dan kita pun dah tepat dengan masa sejam 3 minit. Dah hampir 1,000 orang juga lah, hampir 1,000 orang tolak pi tolak mai. Ya. Kira apa? Satu lagi ni, ini anak nak duduk tolong peringat ni, mungkin ingat soalan terakhir lah saya sikit je. Apa dia? Kes penceraian di musim PKP ni agak macam peringkat macam agak melampau sikit. Atau kes pergaduhan konflik rumah tangga ni agak melampau dalam keadaan PKP ni. Jalan raya tak ada kemalangan, tak ada. Lebuh raya dah tak ada report, dulu berbelah ribu lah, dah jumpa 12 kes kemalangan pun payah. Ini contoh dia. Tapi masalah kemalangan terletak apa pandangan nasihatlah sebagai orang pioneer, orang otai ni, seorang syekh yang boleh banyak jadi qadi dan sebagainya, pandangan kepada masyarakat yang berkeluarga. Silakan Syekh. Baik. Dalam masa PKP ni rekod perceraian tak banyak, tetapi ada. Rekod perceraian tak banyak, yang sampai dalam pengetahuan saya pun taklah banyak seperti di luar daripada tempoh PKP itu. Tetapi ada. Pada pendapat saya, tak sepatutnya perceraian berlaku. Lebih-lebih lagi institusi yang mengurus perceraian tu ditutup. Mahkamah Syariah dan juga pejabat agama.
Tapi kita adalah plan untuk menyelesaikan masalah orang cerai dalam tempoh PKP ni. Kita adalah cara-cara untuk settle. Kemudian apabila tempoh PKP berakhir, mereka datang semula lah ke pejabat agama untuk proses pendaftaran. Tapi saya ulas sikit lah, punca yang berlaku perceraian ni barangkali kerana penderitaan hidup dan tempoh PKP, khususnya orang-orang yang bekerja kaih pagi makan pagi ni. Ya. Jadi mungkin isterinya minta yang itu, minta yang ini, kawan dah gaji hari tak dapat bekerja sebab ekonomi jadi masalah. Hati pun panas, isteri pun cabar mencabar, bertengkar, akhirnya terlepaslah perkataan cerai. Tapi perkataan cerai ni kita tahulah bila dah terlepas tidak boleh diundur kembali, maka jatuhlah talak. Jadi dalam tempoh PKP ni, sebelum cerai ni, yang pasangan mendengar, bawa sabar banyak-banyak lah. Kalau tengah marah tu, lebih baik lari daripada pasangan, insyaAllah terselamatlah mulut daripada menuturkan perkataan talak ataupun cerai. InsyaAllah. Ya. Terima kasih banyak. Jadi kita tak nafikanlah, sebab Ana pun ada banyak kes juga. Tapi Ana ni malas nak layan lah. Kalau kes rumah tangga ni, rasa bidang bukan bidang kuasa Ana, duk cerita tanya jatuh sah tak sah, talak dan sebagainya. Cuma melihatkan kepada pejabat agama tutup dan sebagainya. Jadi Ana gagah jawab juga, bukan jawab kata sah tak sah. Cuma Ana nak beritahu, tolong jangan main-main orang lelaki. Jangan dia ni kes dia geram bini dia. Bini duduk beletiak, pompiang, popek. Dia ni mungkin bini dia terus dia buat kerja, tolong angkat sampah ke, tolong buat sampah ke, tolong botol pinggan bantu dia. Anak adalah ramai, bukan main kat mana, main ke lelaki dia juga. Sebab lelaki dia lah jadi ramai. Jadi dia beletiak lelaki duk main game ke, wallah alam lah. Dia kata aku nak main Islam tak boleh. Dia kata main macam apa, dia kata main pada pagi ke petang, memang tak berhenti. Tolonglah buat apa, tolong beli telur ke apa ke, contohlah. Gerang. Dia tak tahan pasal bini dia kuat beletiak. Saya kata, ya Allah, kata bini tak beletiak ni bini mati je, saya cakap dia. Saya kata bini tak beletiak, bini mati, bini koma, bini kena angin ahmar. Kalau bini bisu pun dia lagi teruk beletiak, bunyi suara je, tak tahu apa. Itu orang bisu. Maksud dia, kita kena sabar banyak dalam rumah tangga. Kita tak nafikan. Yalah, Syekh, pernah duduk rumah 24 jam, duduk tengok muka, tengok muka aku. Tengok macam ulak muka, macam muka ulak tudung selah, jadi geram macam. Jadi kadang-kadang timbul juga orang macam tu. Jadi insya-Allah Tuan Syekh, banyak soalan ni tanya ni, kita nak sama-sama mereka, banyak soalan-soalan yang ringkas, ringan dan sebagainya. Jadi banyak soalan dengan masa kita dah sejam lebih, dan insya-Allah cuma besok ni kita ucapkanlah selamat hari pekerja lah, besok ni 1 Mei. Saya ucapkan selamat hari pekerja kepada Tuan Syekh Faisal bin Jomak sebagai salah seorang pekerja wira dalam negara kita, insya-Allah. Khusus dari Kedua Aman, insya-Allah. Okey, penutup, silakan penutup kesimpulan. Terima kasih. Sebagai penutupnya, saya terima kasih kepada Ustaz Haslin yang sudi mengajak saya sembang santai pada malam ini. Terima kasih kepada rakan-rakan FB yang sudi menuntun kita. Ilmu yang kita sampaikan ini taklah setara mana, tapi adalah maklumat-maklumat yang berguna. Tadi banyak orang tanya tentang zakat fitrah, baca Quran, tadarus Quran, solat tarawih tak ada witir. Banyaklah soalan-soalan yang telah saya jawabkan tadi. Cuma pesanan saya dalam kita menghadapi bulan Ramadan tahun ini, ni pun kita menanti pengumuman daripada kerajaan ni, sebab orang minta nak sembahyang tarawih di masjid. Katanya menteri nak beritahu hari ni ke esok tak tahu. Jadi kita tengoklah kalau dia besok. Kalau dia benarkan, insya-Allah jam 11 pagi sahabat-sahabat semua tengok ucapan khas yang berhormat Perdana Menteri Malaysia. Pukul 11 pagi dia akan syiarkan. Tadi saya tanya rakan-rakan FB saya dalam ni, saya buat Menteri akan agak-agak menteri nak bagi tak bagi. Pakak jawab macam-macam, ada yang bagi tak bagi, ada yang tak setuju, duduk dalam PKP terus. Ada yang lisah nak sembahyang ni, macam-macam lah reaksi orang ni. Jadi apa pun saya nak pesan ni, takdir kata kerajaan membenarkan kita pergi solat tarawih di masjid dan kembali boleh sembahyang di masjid biasa.
Tapi norma baru yang disebut oleh pemerintah kita tu kita kena ikut untuk keselamatan kita juga. Buat sementara ya Ustaz Azlin. Bersalam-salaman ni bagus, tangguh saat. Kemudian apa nama tu distancing, social distancing. Amal saat dalam 2-3 bulan, lepas tu dah clearance, tak ada apalah. Kita kembali kepada kebiasaan yang buat lama-lama. Jadi saya tutuplah dengan ucap selamat meneruskan ibadah puasa di bulan Ramadan. Minta ampun lebih kurang dan kepada Ustaz Azlin pun terima kasih. Saya tutuplah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada Al-Fadhil Tuan Syekh Mak Faisal bin Haji Omar, dan insya-Allah moga Allah memberikan kebaikan dan keberkatan ke atas kehidupan Tuan Syekh insya-Allah yang sudi pada malam bersama dengan saya untuk kita sama-sama layan follower saya apa FB dan saya tahu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh follow Tuan Syekh Faisal punya Facebook, masya-Allah dia rajin duk pantun. Ni sama geng Ghazali Omar dia pantun alhamdulillah. Jadi insya-Allah Tuan Syekh sekadar itu kita jumpa lagi, sampaikan salam kepada isteri, keluarga dan sebagainya insya-Allah, dan kita doakan semoga besok ada keputusan yang terbaik untuk negara kita yang tercipta insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum nak baca. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang ada banyak soalan, saya tak nafikan. Pandangan-pandangan dan sebagainya. Imam Singkiak berada juga, alhamdulillah. Jadi boleh kita sembang-sembang sekarang ni dalam masa yang ada ni. Banyak soalan-soalan. Ya, tak lain tak bukan. Boleh pula ni. Allah. Mana tengok soalan-soalan. Masa semua insya-Allah 2 hari bulan, insya-Allah 2 hari bulan, hari Sabtu malam Ahad. Take note, forum khas, forum online. Saya bersama dengan Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Elias dan juga Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Sultan Ahmad Shah Pahang Darul Makmur. Okay. Ramai duk tanya tentang soalan mushaf ni, tentang apa nama ni. Dan kita boleh baca Quran, nak jadi imam boleh baca, tapi cari baju berpoket ni, ambil Quran letak dalam lah, insya-Allah. Ya, moga ada kebaikan. Yang penting jangan tak buat lah. Satu dia tanya tadi soalan dia uzur haid. Dia nak tengok Quran dalam handphone dia Quran. Tengok tak apa tapi baca. Kalau ikut mazhab kita memang tak boleh lah. Baca tu. Nak tengok tak ada masalah. Jadi wallahu alam jam lebih kurang dah 11.30. Saya minta banyak-banyak, insya-Allah cukup sekadar itu yang dapat kita sampaikan, dan kita doakan tuan-tuan sekalian insya-Allah semoga Allah sembuhkan isteri kepada ibu kepada Tuan Haji Akmal, Tajul Akmal yang menaja program kuliah online pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan ya kepada ibunda Tuan Haji Tajul Akmal, insya-Allah moga diberikan kesihatan yang baik. Allahumma anta syafi ishfiha la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma afiha fi badaniha, Allahumma afiha fi sam'iha, Allahumma afiha fi basariha, la ilaha illa anta. Insya-Allah moga-moga Allah akan berikan kesembuhan, dan semua yang lihat insya-Allah walau berbelon 3 hari lebih tadi, alhamdulillah kita aminkan, kita doakan insya-Allah agar ibu kepada Tuan Haji Tajul Akmal kembali sembuh, kembali sihat seperti sedia kala insya-Allah. Dan moga-moga isteri ibu kepada Tuan Haji Tajul Akmal ini sihat walafiat insya-Allah, dan dapat meneruskan kehidupan secara normal, secara biasa insya-Allah. Jadi wallahu alam,
sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak. Jangan lupa 2 hari bulan